Alhamdulillah pertama dan selamanya kita terus sekali lagi memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia kita dapat bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, selawat dan salam istighfar kita, zikir-zikir kita, serta doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan agar apa yang kita doa, yang kita hajatkan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala ujian yang berlaku akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya ujian itu tanda Allah Subhanahu wa taala menyayangi akan seorang hamba, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, dengan sedikit masa yang tinggal buat kita, di kesempatan ini kita akan menyambung kembali perkongsian kita dalam 30 wasiat Imam Syafi'i. Kita masuk kepada muka surat yang ke-177. Kita menyambung, iaitu berkaitan dengan tajuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada kita nak mencari hidayah, kadang-kadang orang kata apa dia, Ustaz, kan, kenapa orang simpulan-simpulan ni tak berubah, kan? Ada orang kata apa dia, sebab apa Ustaz? Dia kata dia belum dapat hidayah lagi, kan? Jadi hidayah ni bukan datang dalam keadaan yang kita tak perlu nak melakukan apa-apa, tiba-tiba hidayah itu datang kepada kita. Bahkan sebagai umat Islam, apa yang perlu kita cari adalah bagaimana kita nak mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena cari, tak boleh sekadar duduk diam-diam saja, kan? Kita kata duduk diam-diam nanti hidayah tu kalau nak sampai lah, kan? Orang nak cari pasangan pun dia kena mencari, kan? Walaupun ada kadang-kadang ada yang datang. Jadi kalau nak cari hidayah, carilah betul nak mudah. Dia kata apa dia, Ustaz? Kalau nak mudah orang lelaki ni cari je lah jodoh nama hidayah. Dia kata dapatlah hidayah. Ya, kalau dapat, kan? Jadi 5 perkara bagi mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya apa dia? Memperbanyakkan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila dikatakan memperbanyakkan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kena banyak mengingat Allah, kan? Jadi dalam pada kita nak menyebut Allah Ta'ala ni, nak memperbanyakkan menyebut Allah Ta'ala ni, macam-macam cara kita boleh lakukan, kan? Bila mana kita nak berzikir dengan zikir Allah, Allah pun boleh. Walaupun ada orang kata sebut zikir dengan zikir Allah ni, dia kata tak dapat pahala pun, tak ada tuntutan pun, kan? Macam-macam orang zaman sekarang ni, kan? Sedangkan inilah perkara yang dituntut kepada kita, memperbanyakkan menyebut Allah. Kita menyebut Subhanallah, kita menyebut Alhamdulillah, kita menyebut Allahu Akbar, kita menyebut La ilaha illallah. Itu semua sebahagian daripada apa yang dikatakan sebagai memperbanyakkan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam seharian kita, cubalah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa-apa juga kejadian. Kadang-kadang kita tengok ada sesetengah orang, bila mana di bibirnya dah biasa menyebut Allah, bila mana dia terkejut, yang akan keluar adalah perkataan Allah. Kalau orang dah biasa di bibirnya, di mulutnya melafazkan perkara-perkara keburukan, bila mana terkejut, keluarlah perkataan yang buruk, keluar yang kaki 4 tu, macam-macam dia akan keluarkan. Kadang-kadang kita tengok juga jenis-jenis orang yang kuat melatah. Bila mana melatah tu, dia akan keluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Jadi semoga kita memperbanyakkan menyebut kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir bukan sekadar kita berzikir di bibir kita saja, bahkan di hati kita turut menghadirkan zikir tersebut. Rasa kalau kata kita sebut Allahu Akbar, maka dalam hati kita membayangkan ataupun kita meyakini bahawa Allah itu maha besar, Subhanallah, maha suci Allah. Maka kita akan letakkan dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan suatu kuasa yang cukup besar dan mempunyai, kita katakan yang paling suci, tak pernah tidak mungkin akan melakukan perkara-perkara keburukan. Jadi begitulah, kan, setiap hari selepas solat. Sebab itu kita diajarkan apa dia, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang keduanya apa dia? Memperbanyakkan menyebut
akhirat. Jadi cerita tentang akhirat lebih daripada cerita tentang dunia. Cuma hakikat kehidupan kita ni, sebab apa? Kita masih hidup di dunia. Jadi banyak perkara-perkara dunia yang kita duk sebut, kan. Sebab itu pada ni ada sesetengah orang dia senantiasa berusaha, kan, bekerja untuk apa dia? Untuk mencari dunia, kan. Bekerja pagi, petang, siang, malam. Bila kita tanya kenapa nak bekerja sampai pagi, petang, siang, malam, dia kata sebab saya nak buat rumah yang besar, saya nak buat rumah yang besar untuk anak-anak saya nak beli kereta yang besar, saya nak beli motor yang besar. Semua dia nak yang hebat-hebat, saya nak beli handbag yang banyak. Jadi semua tu adalah untuk keduniaan, sehingga mana dia terlupa untuk menceritakan ataupun memperingati ataupun menyebut-nyebut tentang akhirat. Yang dianjurkan kepada kita dia memperbanyakkan menyebut hal-hal berkaitan dengan akhirat. Apa juga yang kita lakukan, niat kita untuk kita menuai hasilnya di akhirat nanti. Jadi kita kena fikirkan perkara ini. Okey. Yang ketiga, memperbanyakkan menyebut dan mengingati kematian. Jadi bila mana kita katakan ini perkara yang memang tak semua orang suka, kan, cerita tentang kematian. Sebab apa? Bila mana cerita tentang kematian ni menyebabkan orang dia risau, nak berseronok. Dia kata Allah Akbar, kita tengah cerita tentang dunia, tentang cerita tentang kereta yang paling hebat, kan, cerita tentang motor yang paling laju di bawah, kan, cerita tentang rumah nak pasang aircon yang macam mana, kan, nak pasang aircon indoor ke, yang dekat atas kepala ke, kan. Tiba-tiba datang kawan-kawan cerita tentang kematian, memang dia akan rasa lain macam. Jadi ini perkara yang diberikan peringatan kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjawab pasti akan menemui kematian. Sebab itu bila mana kita mengingat kematian, kita akan rasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari, kan, orang duk cari dunia, kita terlupa tentang kematian. Jadi kena memperbanyakkan untuk kita mengingati kematian supaya kita akan menghilangkan rasa cintakan kepada dunia semata-mata. Jadi kadang-kadang risau, kan, kita ajak waktu zaman muda, ajak pergi ke masjid, jawapan dia apa dia? Datang majlis ilmu, dia kata tunggulah besok aku pencen. Bila dah pencen tak datang juga, sebab apa? Dia dah jumpa dah geng-geng dia. Kalau kata yang lelaki, mungkin dia akan jumpa geng-geng ride dia. Dia akan konvoi ke sana dan kemari. Tak salah pun, kan. Saya jumpa dengan seorang sahabat, dia kata pada setelah pencen dia ada geng-geng ride dia. Tapi dia jumpa saya, dia kata pada tak salah Ustaz, dia kata kita nak geng-geng ride ni, naik motor, kita bergerak daripada satu masjid ke satu masjid, kita akan dapat pahala. Alhamdulillah kalau kata itu yang dibuat, bagus, tak ada masalah. Tetapi yang risaunya apa dia? Bila mana dah pencen, duk sibuk dengan keduniaan, pergi berjalan tak ingat pun nak solat, kan. Jadi ini yang merisaukan, kan. Duit ada banyak, umrah tak nak pergi, haji tak nak pergi. Setakat package yang apa namanya, yang 50,000, 60,000, 100,000 dia mampu, tapi dia tak nak pergi juga. Jadi ini berbeza dengan orang yang tak ada kemampuan, kan. Bila orang yang mampu, dia mampu nak pergi berjalan ke mana, Maldives dan sebagainya, dia mampu, kan. 50,000, 100,000 dia pergi tak ada masalah. Tapi bila pergi haji dia kata nantilah Ustaz, belum sampai seru. Sabarlah, belum sampai seru. Dia nak tunggu seru apa dia? Nak tunggu seru besok bila dah sampai tanah perkuburan, dibacakan talqin, baru dia terfikir, ya Allah, rupanya aku selama ni cukup dah kemampuan aku dan sebagainya. Jadi ingatlah bahawa memperbanyakkan menyebut dan mengingati kematian itu satu perkara ataupun satu amalan yang menjadi sunnah kepada kita semua. Yang keempat apa dia? Jangan menyebut-nyebut kebaikan diri dan keluarga, kan. Buat baik sikit duk cerita, buat baik sikit nak dikongsikan, kan. Buat sikit kata apa dah, ini kalau aku tak buat ni tak ada apalah, nampak tak ni, kan, ini program yang akulah yang buat ni.
Kalau kata aku tak buat, tak jadilah macam ni. Kan. Ini program-program GNI ni akulah yang menyusun. Program-program GNI ni ustaz-ustaz ni semua akulah yang panggil. Kalau kata aku tak buat live ni, tak adalah program ni. Risau kita berkata sedemikian. Bukanlah kita kata tak boleh nak cerita. Maksudnya apa, kita risau bila mana kita terlalu menceritakan, menyebut-nyebut kebaikan diri kita. Akhirnya apa dia, kebaikan tersebut menjadi seperti debu-debu yang berterbangan, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup sekadar itu, duk cerita pula tentang kebaikan keluarga. Cerita, kau nampak tak anak aku tu, tengok betapa baiknya anak aku, kan. Kau tengok anak aku, hebatnya anak aku, dia bersedekah sebanyak sekian, kan. Jadi risau kita yang buat baik orang lain, kita pula yang over lebih-lebih daripada orang lain, kan. Ini semua menyebabkan apa dia, akhirnya amalan yang kita lakukan menjadi sia-sia. Jadi biarlah kita menceritakan kebaikan orang lain, kita nampak orang lain, kan. Kita nampak orang lain buat kebajikan, kita puji kebaikan yang orang tu lakukan. Jangan kita puji diri sendiri. Kalau dulu orang kata apa dia, masuk bakul angkat sendiri, zaman sekarang masuk lift tekan sendiri, naik sampai ke atas. Dia punya jack lain macam. Jadi biar kita menceritakan kebaikan orang lain dan jangan kita memuji-muji diri kita sendiri hingga akhirnya menjadi debu-debu yang berterbangan. Kan. Ada satu lagu tu kata debu-debu melayang. Kan. Jadi jangan sampai dia menjadi debu-debu yang melayang, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Risau kita buat amal banyak-banyak tetapi akhirnya di akhirat nanti kita tak dapat nak menikmati hasil apa yang kita lakukan. Jadi itu yang saya katakan apa tadi, dia menjadi suatu perkara yang menyebabkan kita rasa kerugian yang besar di akhirat nanti. Yang kelima, jangan menyebut-nyebut keaiban orang lain. Dahlah kita cerita kehebatan diri kita, kita cerita tentang kebaikan yang dilakukan oleh keluarga kita. Dalam masa yang sama kita memburuk-burukkan pula, menyebut-nyebut keaiban orang lain. Kita pergi majlis pakai baju lawa dah, kan. Kita pakai baju batik pula yang paling mahal. Rupanya batik ni ada macam-macam jenis, kan. Nak yang murah ada, nak yang mahal ada. Waktu saya pergi ke Indonesia tu, rupanya dia orang ni, kalau kata orang Malaysia ni pergi ke sana kadang-kadang dibawa ni ke tempat batik yang mahal-mahal, kan. Mungkin pemandu pelancong tu ada dia punya commission dia, kan. Jadi bila tengok harga, ya Allah, yang murah ada, yang mahal ada, yang paling mahal pun ada. Kalau mampu tak ada masalah, kan. Jadi kita pergi majlis temanya memakai baju batik, kita pakai yang paling mahal. Orang lain setakat mampu beli yang brand apa dekat Maidin. Jadi padahal tak ada masalah pun, kita pula cerita tengok baju aku harga beribu-ribu, kawan tu setakat pakai baju Maidin koyak pula tu, kan. Macam-macam kita nampak saja. Maklumlah manusia ni biasanya dia hanya ada dua pilihan, mata yang digunakan sama ada untuk menjadi mata lalat ataupun menjadi mata lebah. Pilihan terletak di tangan kita. Nak jadikan mata kita mata lebah ataupun kita nak jadikan mata kita sebagai mata lalat. Kalau mata lalat, celik-celik mata nampak benda buruk, kan. Orang pakai helmet buruk dia nampak, kan. Dia terlupa yang dia tak pakai helmet, contoh, kan. Nampak orang pakai baju yang terkoyak, seluar yang terkoyak, dia pun tak perasan orang tu terkoyak. Yang kita ni pula jenis pakai memang tak cukup kain, kan. Ada orang suka pakai pakaian yang tak cukup kain. Kadang kesian tengok keretanya mewah, rumahnya besar, kan, tapi pakai pakaian tak cukup kain, terbelah sana terbelah sini. Sebab apa? Benangnya tak mampu nak beli, tak boleh nak jahit. Dia belahnya kanan, dia belahnya kiri, dia belahnya depan, dia belahnya belakang. Kita yang tengok tak boleh belah. Jadi biarlah kita, pakaian kita tu tak mahal mana, tetapi yang penting menutup aurat kita. Jadi jangan kita menceritakan kebaikan diri dan keluarga dan dalam masa yang sama pula menyebut-nyebut akan keaiban orang lain. Okey, jadi ini 5 perkara yang diberikan panduan kepada kita, iaitu untuk mendapatkan hidayah Allah. Yang pertama, memperbanyakkan menyebut Allah. Yang kedua, memperbanyakkan menyebut akhirat. Yang ketiga, memperbanyakkan menyebut dan mengingati kematian. Yang keempat, jangan menyebut-nyebut kebaikan diri dan keluarga.
Dan yang kelima, jangan menyebut-nyebut keaiban orang lain. Jadi seterusnya diberikan lagi panduan mendapatkan hidayah. Macam mana cara nak mendapatkan hidayah? Banyak cara yang boleh kita lakukan. Iaitu apa dia? Yang pertama, bila mana kita perlu mengamalkan beberapa panduan supaya kita tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama, mengekalkan cara hidup sehat dan bersederhana dalam makan dan minum. Apa juga yang berlaku dalam kehidupan kita ini, sebenarnya dalam Islam mengajak kita supaya kita senantiasa bersederhana. Jangan berlebih-lebihan dalam apa juga perkara, sama ada ibadah kita, sama ada kehidupan seharian kita, makan, minum, pakaian, kenderaan dan sebagainya, semuanya dalam keadaan bersederhana. Jadi setiap Muslim wajar mengekalkan kesihatan diri dengan menjaga makan dan minum. Dia perlu memakan makanan yang sesuai dan makan sekadar mahu mengekalkan kekuatan tubuh badan sahaja. Jadi makan ikut kesesuaian badan kita. Kadang kita tengok orang yang kerja kebun, kerja petik kelapa sawit, tanam ubi dan sebagainya. Kita tengok makan dia orang menung kita. Kan? Banyak betul kalau kita kata kita ni makan macam dia, separuh pun tak habis. Jadi itu yang dikatakan apa dia? Makan makanan yang sesuai dan juga makan sekadar mengekalkan kekuatan tubuh badan sahaja. Jadi mereka ini orang yang memerlukan tenaga yang banyak. Jadi mereka perlu makan makanan yang banyak, tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Jadi kita pula jenis yang tak berapa nak kerja sangat. Kerja kita menghadap komputer, tapi makan kita 5 kilo beras boleh habis dalam masa 2-3 hari. Ini masalah, kan. Jadi kita ikut kesesuaian kita. Makan, tidur, tengok laptop, tengok komputer, tidur balik, buat live. Tapi makan itu macam orang nak makan seminggu punya makan, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Apa dia ayatnya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada setiap kali kamu ke tempat ibadah, yakni ke tempat solat ataupun ke masjid, serta makan dan minumlah dan jangan kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi jangan kita melampau-lampau, kan. Sebab ibadah pun begitu juga. Walaupun kita beribadah, jangan sampai melampau-lampau, kan. Kita buat ibadah sunat pada malam hari sampai kita tak tidur. Esok siangnya kita tak bekerja. Bila bos tanya kenapa MC hari ini, bos malam tadi saya ibadah sampai pukul 5 pagi. Jadi saya mengantuk, saya tak pergi kerja. Sabar je lah. Ada orang begitu. Jadi jangan sampai melampau-lampau dalam apa juga perkara. Apatah lagi dalam bab makan dan minum. Kan? Ini satu budaya yang tak berapa nak elok. Terutama yang bila mana kita datang ke majlis-majlis di rumah-rumah orang dan sebagainya. Kadang-kadang kenduri kahwin, doa selamat, majlis akikah dan sebagainya. Orang datang jemput, betul. Dia kata apa dia, okey jemput, silakan makan. Baru beratur, kan, tengah-tengah beratur dia ambil, sambil dia ambil makanan sempat mulut dia mengunyah. Allah, ada orang begitu. Saya tengok Allah, sabarlah bang, sabarlah kak. Kan. Orang lain kat belakang duk menunggu dia. Rupanya dia sambil, dia kata apa dia, bukan apa. Ini food tester. Apa-apa jadi aku kena dulu, dia kata, kan. Kalau kata makanan ni ada racun, maka aku yang akan tombang dulu, dia kata. Sabar je lah. Macam-macam perangai. Kemudian dia pula memilih-milih, kan. Sampai ke hujung penuh satu pinggan. Yang tak seronok apa dia?
habis orang lain habis makan licin pinggan, yang dia separuh tak habis. Sabar je lah. Ini termasuk pula daripada kalangan orang yang al-mubadzir. Jadi syaitan amat menyukai orang yang suka melampau-lampau, berlebih-lebihan, sehingga akhirnya menyebabkan pembaziran. Okey. Jadi baginda Nabi SAW berkata, yang bermaksud kami satu kaum yang tidak makan melainkan benar-benar berasa lapar, dan apabila kami makan tidak pula sehingga kenyang. Maksudnya apa dia kan, makan itu berpada-pada, dah rasa lapar baru makan, kan, dan apa nama ni, berhenti jangan sampai tahap sendawa dah 15 kali kan. 15 kali sendawa tak berhenti-berhenti, kawan sebelah dah menunggu dah. Saya dalam kalangan kawan-kawan saya adalah seorang sahabat ni, dia suka apa tahu, dia akan suka memperingatkan kita bila datang majlis-majlis jemputan daripada tuan rumah. Dia akan kata beliau, okey, kita ada masa 5 minit lagi, 3 minit lagi. Jadi kita yang makan ni kena ingat lah timing pergi rumah orang ni, jangan berlama-lama. Kan jangan berlama-lama, kadang-kadang kesian datang kenduri kahwin, kawan tu pula pasang kemah 5 je, dan kita datang satu family, anak kita 8 kita bawa semua. Kalau kata dalam jemputan tu dia katakan, kan, kalau dikatakan dalam jemputan datang bersama keluarga, okey, kita bila terima jemputan kita kena tengok sebenarnya. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kat jemputan tu ditulis kepada Datin Seri Latifah contoh, bersama suami atau isteri. Dia tak tulis bersama keluarga, maka datang kita hanya dengan bersama suami ataupun isteri. Kalau dia kata bersama dengan keluarga, datanglah bawa keluarga. Tapi macam mana kalau kata kita dapat jemputan bersama dengan isteri ataupun suami, tiba-tiba kita datang bawa anak, apa yang boleh kita buat? Sampai kat depan minta izin dulu, kan. Kita jumpa dengan kawan kita, cik ya, jemputan suami isteri, tapi saya datang bawa anak-anak saya ni sebab tak ada orang nak jaga anak-anak saya, boleh tak saya datang bawa anak-anak saya dan makan hidangan yang disediakan? Dia kata biasanya tu rumah takkan dia nak kata tak boleh, biar anak-anak tu biar duduk dalam kereta, tak ada maknanya. Dia biasa dia akan kata tak apa, sila-sila kan. Jadi itu adabnya. Walaupun datang rumah kawan, adik-beradik, kalau kata datang dengan family, datanglah dengan family. Kan ini dia jemputnya seorang diri je. Kita datang pula satu kampung, satu bas siap buat rombongan Cik Kia. Tengok depan rumah pagi-pagi ada bas. Jiran tanya nak pergi mana? Nak pergi kenduri kahwin. Maklumlah anak aku ramai, menantu aku lagi, cucu cicit aku lagi, aku kira-kira anak menantu aku semua sekali dengan kita orang ada 40 orang. Jadi aku terpaksa sewa bas yang seat dia 44. Kan. Jadi jangan melampau-lampau, kesian tu rumah menung dia kan, pukul 2 petang habis dah makanan, kan, dikira-kira cukup dah. Jemputan tu 1000, kan, tapi yang datang tu 1800 orang, menung kita, kan. Jadi biarlah begitu juga bila mana kita ni datang majlis orang, kan, orang terjemput datang makan, bukan suruh bungkus, kan, bukan suruh bungkus, kita siap bungkus, package bungkus bawa balik. Tak minta izin pula, haram makanan yang kita bawa balik. Kalau kata walaupun hanya sekadar kita kata kuih koci seketul je, Ustaz takkan kira, kan, bukan isu berkira ataupun tidak. Tuan rumah kata datang makan, dia tak kata jemputlah datang makan, bungkuslah kuih koci, kari pap dan sebagainya. Dia tak kata begitu. Kan, jadi bila mana kita teringin sangat, Allah kan, dia punya apa, kuih koci tu pula koci meleleh, Allah, koci meleleh santan segar dari ladang, kan, kena pula dia pula buat apa dah ni, koci apa, koci keledek, koci labu, Allah, meleleh je kan. Jadi kita minta lah dengan tuan rumah, kan, boleh tak minta izin, aku bawa satu ni, aku bawa seketul ni, tunjuk dengan dia, aku bawa satu ni, halal tak bawa balik? Takkan tuan rumah kata haram, kata pulang balik, katanya kan. Masya Allah kan, dia tak akan buatnya begitu kan, dia akan kata apalah. Lain lah kalau kita kata boleh tak aku nak bawa balik lauk ni guna mangkuk tingkat, kan, guna mangkuk tingkat brand Tapoy, aku nak bawa balik, anak aku kat rumah tak makan lagi, sabar lah, kan. Jadi okey, saya tengok sekejap mesej-mesej yang ada ni. Macam ada soalan tadi. Sekejap apa nama ni?
susah nak bagi tahu tetamu, tak boleh bawa ramai-ramai sanak saudara ke kenduri. Itulah kadang-kadang pentingnya untuk kita ada ilmu. Okay, jadi bila mana dalam keadaan sekarang ni kita kena tambah ilmu, kan. Jadi jangan kita hentam kromos macam apa maksud taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah saya pernah kongsi sebelum ni kan. Jadi taufik dan hidayah itu nak cerita tentang apa mungkin nak bezakan taufik dan hidayah. Nak cerita tu panjang, kan. Jadi apa nama ni, kalau kita nak kongsikan di sini masa pun dah tak berapa nak ada. Boleh tak kita apa nama ni, lock soalan tu, untuk kelas akan datang saya cuba cerita tentang taufik dan hidayah. Sebab kita ni biasanya apa, suka menyebut, senang melafaz tapi tak faham makna, kan. Semoga bila jadi pengurusi majlis, semoga kita semua akan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi kalau kata apa dia? Boleh menjelang Ustaz? Boleh. Sebab Ustaz boleh menjelang, jadi saya menjelang lah, kat dia tak saya tunggu hujung. Apa ni, kita kan selalu, kita pun ada dalam Al-Quran menyatakan bahawa apabila umur kita kan dah meningkat ke 40 tahun, kita kena berubah. Apakah itu memang sebenarnya kalau umur tu meningkat 40 tahun, kalau tak berubah tu memang tak berubah sampai akhir ke Ustaz? Okey. Mereka? Bagus soalan tu. Okey, alright. Jadi bila cerita tentang selalu orang kata umur 40 tahun kan, kalau orang putih kata apa, life begin 40, kan, kehidupan bermula usia 40 tahun. Dan ada orang kata umur 40 perangai kalau tak reti nak berubah, sampai bila-bila dia tak akan berubah, dia kata, kan. Jadi dia nak kita tak boleh kata terus, kita kata apa dia, umur 40 tahun kalau kata dia tak mau nak berubah sampai mati dia tak akan berubah. Tak juga. Sebab apa? Ini hidayah itu milik Allah. Ada orang di pengakhir usianya, kan, umur 60 tahun, umur 70 tahun Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia untuk dia berubah, kan. Hatta ada orang dalam keadaan apa nama ni, di penghujung pengakhiran hayatnya dia baru nak berubah. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma diberikan kepada kita satu peringatan. Kerana apa? Umur 40 tahun ni satu usia, kalau orang lelaki dia kata apa, ini usia paling matang, kan. Kemana arah tuju kita sebenarnya? Memang saya sendiri bila mana saya duk cerita dengan kawan-kawan, ini sekadar perkongsian bagi apa namanya, pengalaman di antara sahabat-sahabat, kan. Umur 40 tahun inilah ujian yang paling besar dalam kehidupan kita. Sebab itu baginda Nabi SAW sendiri usia 40 tahun lah baginda Nabi SAW diberikan amanah yang paling besar, kan. Jadi bukan sekadar kenapa pilih usia 40 tahun, pasti ada asbabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang melalui angka usia 40 tahun itu, dia akan merasai. Ini contoh saya cerita dengan kawan-kawan saya yang lelaki, saya tanya dengan dia orang, umur 40 tahun ni macam mana keadaan korang? Dia kata betul, ujian umur 40 tahun ni, kalau kata orang lelaki ni, antara ujian daripada dari segi keuangan, kan, masa itulah dia duk fikirkan nak beli kereta besar, nak beli motor besar. Masa itulah kalau kata diuji dengan wanita usia 40 tahun, memang ujian masuk 38, 39, 40, 41, ujian dia lebih hebat daripada usia-usia sebelum itu. Dan sekiranya dia melepasi ujian usia 40 tahun, insya-Allah selepas daripada itu, usia selepas daripada itu lebih mudah untuk dia harungi. Sebab itu orang selalu kata apa dia, usia 40 tahun ini adalah penentu kepada perubahan hidup seseorang. Namun tak boleh kita nak katakan 40 tahun ni kalau tak berubah sampai matilah dia akan begitu keadaannya. Tak boleh kita katakan begitu. Sebab apa? Hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berhak menentukan keadaan pengakhiran hidup seseorang. Namun kita letakkan di situ apa dia? Sempadan usia kita 40 tahun lah, dan masa yang terbaik, kan, ataupun orang kata apa dia, masa-masa kecederaan untuk kita menentukan hala tuju kita. Jangan sampai 40 tahun pun tak berubah juga. Okey, jadi saya habiskan sedikit saja lagi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, awasi daripada perut buncit, jangan makan minum dengan banyak kerana sesungguhnya ia merosakkan tubuh, membawa penyakit dan menjadikan malas bersolat. Bersederhanalah kamu dalam kedua-duanya,
kerana itu yang lebih layak, lebih jauh daripada melampaui batas, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang buncit perutnya dan gemuk badannya. Sesungguhnya seorang lelaki tidak akan binasa sehingga dia mengutamakan hawa nafsu lebih daripada agamanya. Jadi benda ni sensitif kan, tetapi inilah yang diajarkan. Ada di kalangan tuan-tuan guru bila dia tengok ada di kalangan para asatizah yang perutnya agak membuncit kan, akan diberikan teguran. Memang ini ada, tapi ialah bukanlah kata kita nak kata asal confirm perut buncit binasalah hidupnya. Jangan sampai kita kata begitu. Tengok ustaz gemuk-gemuk, ustaz ni binasalah hidup ustaz kan. Sayyidina Umar dah bagi tahu dah, jangan pula kita kata begitu. Dan ujian juga sebenarnya para asatizah ni kan, saya bila borak dengan kawan-kawan ustaz, kami ni kalau boleh kami tak nak buncit, tapi nak buat macam mana ustaz? Setiap kali habis kelas lepas isyak yang dihidangkan dia kata lamb shank kan, kami memang tewas ustaz kan. Habis kata kambing golek, lagi-lagi kalau kata program-program besar. Jadi nak mengawal hawa nafsu tu bukan mudah, kata ustaz. Kami ni berada dalam keadaan dilema. Tak makan dikatanya sombong, makan kang buncit, kata kan. Jadi kami ni nak mengelakkan tuan rumah kecil hati, kami makanlah juga ustaz. Tapi bila dah makan sedap pula, dia kata payah nak berhenti. Jadi itu ujian kepada para asatizah. Jadi kalau kata mana-mana organisasi yang nak buat majlis, jangan sediakan makanan yang hebat-hebat sangat. Nanti kan keluar alasan ustaz saya tak suka membazir, jadi saya makan semua. Kan. Sesekali tak apa, ialah penganjur buat sesekali. Kami ni yang para asatizah bila mana dapat jemputan sesekali itu daripada sesuatu tempat sebulan 30 hari, bayangkanlah kan. Tapi apapun, kembali kepada apa dia, bersederhanalah kita dalam pada kita nak melakukan apa-apa juga perkara. Jadi insya-Allah semoga sedikit perkongsian pada hari ini akan memberi manfaat buat kita semua. Apa yang boleh kita ambil ialah senantiasalah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa kita melebihkan mengingat akhirat daripada dunia. Sebab itu kita disarankan untuk mengingati akan saat kematian. Dan jangan sesekali kita sering menyebut-nyebut kebaikan diri dan keluarga, dalam masa yang sama pula kita mengaibkan orang lain, dan seterusnya kita senantiasa bersederhana dalam setiap amalan, setiap perkara yang kita lakukan. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan dan juga kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kelemahan kekurangan sepanjang bersama pada pagi ini. Setiap satu yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan adalah khilaf diri saya sendiri. Apapun segala-galanya adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya serahkan kembali kepada admin kita. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran jaza. Yang bahagia Al-Fadil, Ustaz Mahmud bin Mastam yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Dia membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah. Seperti biasa, kita harapkan mudah-mudahan Allah ijabahkan segala doa kita pada pagi ini. Mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit, Allah berikan syifa yang sempurna, dipermudahkan segala urusan. Syukran jazilan atas perkongsian ilmu berpandukan kepada 30 wasiat Imam Syafi'i. Kita masih lagi ditajuk mencari hidayah Allah. Jadi mudah-mudahan kita diberikan hidayah, petunjuk, bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dibimbing untuk mengukuhkan lagi keimanan kita menghadapi masalah dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz sebentar tadi bermanfaat dan barakah untuk kita bagi menjadikan sebagai panduan ibrah dalam kehidupan kita sebelum kita menuju ke akhirat nanti, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemar Iman, terima kasih kepada para jemaah yang terus mengimarahkan kuliah-kuliah anjuran Gemar Iman, dan tidak lupa kepada penginfak yang terus menghulurkan infak bagi membolehkan Gemar Nur Iman menyediakan pelbagai kuliah-kuliah bersama dengan asatizah. Mudah-mudahan kepada mereka yang sudi menginfak ke tabung Gemar Iman, Allah gandakan pahala yang banyak, dimurahkan rezeki yang melimpah ruah. Alhamdulillah, terus bersama di Taman Ilmu di Gemar Iman
Mudah-mudahan ada keberkatan bersama dengan yang berbahagia. Al-Fadil Ustaz Muhammad Lokman Mokhtar yang bertajuk Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman para jemaah, Al-Fadil Ustaz Muhammad Lokman ada penulis buku Asam Garam 2. Jadi maknanya di Gemah Nur Iman ini kita dah masuk ke buku yang kedua tentang rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teruskan bersama di kuliah duha, dan bagi para jemaah yang mungkin ada urusan yang perlu dilakukan, dilaksanakan pada pagi ini dan seterusnya, kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan di mana pun kita berada, insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup kuliah, saya mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kelemahan sepanjang kuliah berlangsung. Sesungguhnya yang baik datang daripada Maha Pencipta, yang kurang elok itu datang daripada kekhilafan, kelemahan diri sendiri. Kita tutup dulu tirai kuliah subuh kita pada pagi ini dengan segala bangga dan sukacita. Sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mahmud Mastam untuk menutup dengan kuliah tasbih kafarah dan suratul As. Jadi saya akhiri dengan lafaz kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.